Pasir Putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pengerusi dan juga Pihak Menteri Yang di-Pertua. Terima kasih. Dan juga kepada daripada Ketirih. Masalah kadar ni akhir-akhir ini saja yang menghadapi masalah yang banyak dikomplain oleh orang. Sebelum ini dan ke 10 tahun dahulu ke tidak dihadapi masalah yang sebegini. Dan saya mendengar juga bahawa memang cadangan yang dicadangkan oleh jabatan dan juga dipersetujui oleh menteri itu adalah cadangan yang terbaik yang saya dengar pada bawah. Makna usaha yang dilakukan oleh kadar setakat ini ialah banyak tidak berjaya. Itu sudah termaklum. Dan banyak sebab-sebab yang lain yang menyebabkan kegagalan ini sebenarnya. Bukan hanya PAM itu saja, tetapi penjagaan saluran dan sebagainya juga menjadi masalah di kadar. Tumpuan kadar pun kadang-kadang ke perkara-perkara yang lain dan tidak kepada menjaga saluran air ini. Inilah banyak rungutan yang disuarakan oleh rakyat di bawah. Dan saya juga dengar daripada beberapa pegawai kadar sendiri mengatakan bahawa cara yang terbaik ialah dengan PAM itu sendiri. Dengan usaha yang dilakukan ini boleh menyelesaikan. Jadi saya menyokong apa yang dicadangkan oleh menteri dan tidak dicadangkan oleh Ketirih. Kalau Ketirih ada pun tidak tahu cadangan itu dibuat oleh siapa. Siapakah pakarnya, konsultan yang mencadangkan baraj ini. Terima kasih. Terima kasih. Menteri. Boleh saya jawab? Sebab dia sebut tentang cadangan saya. Saya harap kalau Ibu Menteri melawat Kelantan, kita cuba jemput sikit wakil rakyat yang Pasir Putih untuk hadir sama. Sebab nampak sangat dia tak tahu apa-apa pun tentang kadar. Kebetulannya kawasan ni di luar, sebagian besar ni luar kawasan kadar lah. Saya dulu jaga pertanian di Kelantan. Ya, Ahmad, tak boleh macam ni, Ahmad. Tak boleh macam tu. Saya tahu juga. Mencela atas mencela tak boleh, Ahmad. Bukan cakap macam Ketirih saja. Nak beri pandangan, biarlah pandangan yang ada asas. Ya. Sebab tu saya katakan dia hanya sokong cadangan tentang menteri. apa tu cadangan ataupun apa tu laporan teknikal tadi. Sebab ada sedikit kesamaran. Sebab jawapan yang diberi tentang pembinaan rubber dam untuk 40 juta itu langsung tidak akan menyelesaikan masalah kawasan yang dapat air daripada rumah PAM Kemubu. Sistem di Kelantan, dua rumah PAM untuk kawasan di sebelah Pasir Mas dan Tumpat. Sementara yang terbesarnya adalah rumah PAM Kemubu bagi kawasan Kota Baru, Bacok dan Pasir Putih. Dia dua masalah yang berasingan. Dan saya nak tegaskan adalah sangat dangkal pendapat daripada Pasir Putih menyatakan masalah ini baru setahun dua ini. Saya tak tahu apa kerja dia buat sebagai esko di Kelantan. Masalah ini pun dia tak tahu. Masalah kekurangan air ini berlaku sejak daripada awal tahun 2000 lagi. Dan masalah ini kita sedang menghadapi adalah kerana masalah-masalah yang telah diterangkan oleh Timbalan Menteri baru-baru ini. Inilah masalahnya kalau kita ada wakil rakyat yang duduk sebagai kerajaan tapi tidak mahu memikul tanggungjawab. Terima kasih Yang Mohd Menteri. Tuan Yang di-Pertua, saya tidak ingin mahu menyentuh tentang potensi kebanjiran jikalau adanya empangan. Tapi saya ingin menambah tentang potensi sampingan lain yang boleh dijanakan seperti menjanakan hidroelektrik jikalau adanya empangan. Boleh kita menjayakan skim perikanan apabila adanya empangan dan juga kita boleh mengadakan kolam ataupun tasik rekreasi jikalau adanya empangan ini untuk menambah nilai daripada cadangan jikalau sesuai dengan tuntutan teknikalnya. Jadi saya rasa mungkin pendekatan untuk membiayai projek ini mungkin melalui pihak swasta yang mana boleh bersama-sama membina dan dapat hasil daripada penjanaan elektrik hidro itu. Terima kasih. Terima kasih atas dipengerusi. Terima kasih Menteri. Saya nak bawa kepada tempat saya. Saya ada 3,160 hektar tanah bendang, sawah, yang pendapatannya purata antara 4 hingga 7 tan bagi 1 ekar.
Dan saya pernah dulu mencadangkan kepada Kementerian Pertahanan, oleh kerana kita dekat dengan pengairan Sungai Manik, Keran Sungai Manik, jadi saya nak mencadang kepada Menteri dalam usaha untuk menambahkan hasil pendapatan pesawah di Parlimen Parit, saya cadangkan supaya semua bendang-bendang di kawasan Parlimen Parit dimasukkan ke dalam pengairan, skim pengairan Keran Sungai Manik. Minta pandangan. Okey, dari segi barrage tadi, banyak cadangan tadi. Jadi cadangan tu kita boleh kemukakan kepada jabatan, kita akan kemukakan kepada jabatan pengairan dan saliran lah. Kerana barrage tu di bawah bidang kuasa JPS. Cuma saya nak sebutkan barrage bukan satu-satunya solution ataupun penyelesaian kepada isu ini. Bukanlah isu ini tidak boleh diselesaikan terus. Bermakna petani pesawah di Kelantan, masalah pengairan tidak boleh diselesaikan terus kalau tiba musim kemarau dan sebagainya yang menyebabkan intake itu tidak boleh pam air dan sebagainya. Kerana seperti saya sebut tadi, kita akan bina empangan dasar, iaitu kita akan bina di rumah pam Kasar dan rumah pam Lemal di kawasan Pasir Mas yang dijangka dapat memberi kemudahan pengairan untuk kawasan tanaman padi seluas 10,467 hektar. Dan selain daripada itu, pemasangan cerucuk besi merintangi Sungai Kelantan berhampiran rumah pam Kemubu dijangka dapat memberi kemudahan untuk kawasan tanaman padi seluas 18,983 hektar. Projek ini telah mencapai 95% pelaksanaan dan dijangka siap sepenuhnya pada penghujung bulan Julai ini. Jadi ada penyelesaiannya kepada kes yang dihadapinya. Terima kasih Muhammad Menteri. Saya faham benar tentang adanya projek cerucuk bagi rumah pam Kemubu. Saya ingin mencadangkan pada Muhammad Menteri untuk menjalankan penyiasatan rapi tentang bagaimana projek ini dijalankan, menyebabkan tertangguh begitu lama. Dan sampai sekarang ni pun tertangguh agak lama kerana masalah-masalah tertentu di mana saya secara peribadi berpendapat pembinaan cerucuk ini tidak akan dapat bertahan lama. Kerana aliran sungai yang deras, kayu-kayu balak yang terlepas pada hulu sungai akan merosakkannya dalam masa-masa tertentu. Saya harap yang Muhammad Menteri dapat memberi perhatian yang khusus. Selain daripada jawapan-jawapan yang diberikan oleh pegawai dan pihak kadar, saya harap kementerian mengambil langkah-langkah tertentu memeriksa pelaksanaan projek ini. Terima kasih Muhammad. Kita akan ambil pandangan itu. Saya akan cek dengan cara yang lebih detail. Dan saya juga difahamkan bahawa memang betul lah yang Muhammad kata tu. Di segi gangguan dan sebagainya memang banyak. Saya difahamkan balak-balak yang turun daripada hulu pun banyak mengganggu. Yang dari segi kerja dan sebagainya. Itu yang menyebabkan tergendala juga. Kerja-kerja cerucuk dan sebagainya. Jadi kajian negeri pun kita minta bantu jugalah. Supaya mengurangkan aktiviti pembalakan haram di sebelah hulu dan sebagainya. Boleh saya tambah sikit? Tambah. Okay. Saya menyokong Ketereh tentang projek ini terlalu lama dan memang terlalu banyak yang menyebabkan tergendala di sana di sini. Isu ini akhir-akhir ini dulu sudah dibuat lama dah dulu cerucuk ini dan memang berjaya untuk menyebabkan pam itu dapat berfungsi dan mengangkat air ke saluran tali air. Tetapi akhir-akhir ini apabila kontraktor yang tidak cekap atau pemilihan kontraktor yang tidak cekap menyebabkan
mereka ini tidak menjalankan tugas dengan baik, menyebabkan gagal untuk mengikut spesifikasi yang betul, menyebabkan kegagalan pada sistem ini. Saya tak tahulah siapa yang memilih, tapi saya percaya ini pihak kadar yang memilih. Yang memawasi pun pihak kadar, engineer kadar. Dan mereka lebih tahu. Sepatutnya pengurusi kadar patut lebih tahu. Saya bukan daripada kadar. Kita di kerajaan negeri, kita meminta untuk bersama-sama dalam jadualkuasa kadar untuk bekerjasama dan mengetahui masalah-masalah ini. Tetapi kita dianaktiri, tidak dipanggil dan tidak dibenarkan untuk bersama-sama bekerjasama dengan kadar yang tidak patut berlaku dalam federalisme ini. Jadi permintaan menteri tadi untuk kerajaan negeri bekerjasama, saya rasa saya cukup sokong supaya boleh membantu kadar dan juga bekerjasama untuk memastikan projek ini berjalan baik. Saya minta menteri supaya insya-Allah berhubung dengan kerajaan negeri dan membuat permohonan yang sepatutnya insya-Allah, dan saya percaya kerajaan sendiri bila masa saja boleh bersedia untuk membantu insya-Allah. Ya, Ketiri bangun ya, Muhammad. Ya, Muhammad Menteri, tentang isu soal kerajaan negeri jadi anak tiri ni, saya nak jelaskan. Sebenarnya mereka jadi anak tiri sebab mereka memilih untuk jadi pak tiri. Jangan bising ya, Muhammad. Yang lain minta diam. Kelantan sendiri memilih untuk menjadi bapa tiri, bukan soal siapa yang jadikan anak tiri. Saya nak jelaskan dalam sistem di kadar. Pengurusi kadar tak terlibat dalam soal pilih siapa-siapa. Kita pengurusi kepada jemaah lembaga. Tetapi walaupun apa sekalipun, apabila satu projek dilaksanakan, kemudian ada berlaku kegagalan, adalah menjadi tanggungjawab kita. Kegagalan sama ada kerana lambat dan sebagainya, kita mesti menyemak balik. Kita adalah satu kerajaan yang terbuka. Kita tidak perlu bersembunyi apa-apa, supaya kita dapat belajar untuk masa-masa yang akan datang. Saya fikir kementerian berhak untuk mendapatkan maklumat bagaimana projek itu boleh berlaku kelambatan dan sebagainya, dan saya rasa adalah tidak salah.